Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, hari ni Nina nak ceritakan dekat korang beberapa kes yang pernah terjadi dekat luar negara yang Nina rasa macam mind-blowing sangat. Kalau kita dengar kes orang tu dibawa lari, diculik ke luar negara, orang ambil dadah, ataupun kes berlanggar antara satu sama lain dalam satu kemalangan dekat highway ke, benda tu Nina rasa macam perkara biasa kita dengar kan. Tapi ada beberapa kes yang pernah terjadi dekat luar negara yang kita sendiri rasa macam serius lah benda tu terjadi, yang kita rasa macam tak boleh nak hadam lah. Salah satunya macam kes yang Nina akan kongsikan hari ni adalah yang mana seorang perempuan yang nak diri dia cantik and then dia mati atas meja bedah. Dan benda yang sama juga tentang seorang perempuan yang meninggal masa lahirkan anak atas meja bedah juga. Jadi mesti korang dah tak sabarkan nak tahu cerita dia macam mana. So without wasting any time, let's get started. Jadi cerita yang pertama ni tentang seorang lelaki yang bernama Alan Ketterer berusia 52 tahun yang telah dibakar hidup-hidup guys dalam oven. Dan kejadian ni terjadi pada 23 Disember pada tahun 2010. Serius, yang ni rasa macam memang ngeri lah. Kalau korang terfikirkan besar mana oven tu kan, sampai seorang manusia pun boleh muat dalam tu. Oven tu sebenarnya adalah milik company tempat Alan ni bekerja. Dan oven tadi telah digunakan untuk membakar plastik pada suhu yang sangat tinggi iaitu 280 darjah Celsius. Jadi company tempat Alan ni bekerja adalah sebuah company yang membuat kayak. Dalam kejadian tu dia memang tak dapat diselamatkan dan keadaan dia sendiri pun memang sangat menggerunkan lah. Sebenarnya apa yang terjadi dekat dia, macam mana dia boleh termasuk dalam oven tu kan? Okey, punca dia terjadi apabila dia punya bakal menantu yang bernama Francis ni secara tak sengaja telah kunci pintu tu dari luar. Jadi bakal menantu dia ni adalah merangkap kepada pekerja dekat situ juga. Masa tu Francis ni dia langsung tak sedar yang Alan ada dekat dalam tu tau. Sebelum dia kunci pintu tu, sebenarnya Francis ni tengah repair kerosakan dalam bilik tadi tu. Jadi dah habis repair apa semua, dia pun keluarlah dan kunci pintu bilik oven tu tanpa dia sedar yang Alan pun ada dekat dalam tu. Alan ni cuba menjerit lah, minta tolong kan, tapi siapa je yang dengar suara dia pada masa tu sebab persekitaran dekat tempat kerja tu memang sangat bising. Jadi dia just minta help but tak ada siapa yang datang. Kawan-kawan dia ni mula perasan bila diorang ternampak macam ada asap dekat dalam bilik pemanas tu. Bila diorang buka je bilik tu, Alan dah meninggal dan badan dia memang dah melecuh habis. So kes ni telah dibawa ke mahkamah dan company tadi telah dituduh menyebabkan kematian Alan. Kaki tangan yang didakwa tu termasuklah engineer situ dan juga pengarah-pengarah syarikat. Alan sebenarnya dah kerja dekat company tu dah lama dah, since tahun 1997. So dia mula kerja dekat situ daripada bawah sampailah dia telah dilantik menjadi ketua tim yang kena handle pekerja bawah dia tu seramai hampir 100 orang. Yang bekerja dekat situ bukan Alan seorang je, tapi termasuklah isteri dia dan juga anak perempuan dia. Dah macam company family. Tapi seram. Okay, next story. Cerita mind-blowing yang kedua ni pula adalah seorang bapa yang suruh anak dia makan sebanyak 104 biji dadah jenis kokain. So kejadian ni terjadi dekat Bogota, Colombia pada 22 November tahun 2014. Jadi si lelaki tadi ataupun bapa tak guna tadi tu bernama Fernando telah dituduh cuba untuk bunuh anak perempuan dia yang pada masa tu baru berusia 11 tahun guys. Dia paksa anak dia telan semua tu sebab dia nak jadikan anak dia tu sebagai keldai dadah. So macam mana benda tu boleh terkantui? Benda ni terkantui bila anak dia tadi tu balik ke rumah mak dia, and then dia beritahu dekat mak dia yang dia ni sakit perut sangat. Sebelum tu budak tu tinggal kejap dengan bapak dia tadi tu, and then barulah dia balik ke rumah mak dia. Jadi bila mak dia dengar kata anak dia ni sakit perut, mak dia pun bawa lah dia ke hospital untuk check. And lastly anak dia ni kena tahan dekat ward. Lepas doktor check perut anak dia, diorang terjumpa benda terlarang tu seberat 500 hingga ke 600 gram dalam usus anak dia tau. Bila kes ni dah sampai dekat pihak polis pun offer lah wang ganjaran kepada sesiapa sahaja sebanyak $9,000 kalau orang awam ada maklumat tentang ayah budak tu. Tak lama lepas tu bapa budak tadi tu berjaya ditangkap dekat Kali, iaitu sebuah kampung yang terletak 30 km daripada kampung halaman dia. Jadi hasil daripada siasatan polis, sebenarnya budak tu akan diterbangkan ke Sepanyol bersama benda-benda yang terlarang yang ada dalam perut dia tau. So that's why lah budak tu telah dijadikan keldai dadah oleh bapa sendiri. Tapi tak tahulah bila dia sampai dekat sana macam mana diorang nak keluarkan benda dari perut anak dia. Muntah ke? Atau operation? Scary kan? Okay, kita akan teruskan next story.
Cerita yang ni pula tentang seorang perempuan yang taksub untuk jadikan diri dia cantik. Dia sanggup buat apa saja untuk menampakkan diri dia tu cantik dan sempurna. Tapi perempuan mana je yang tak suka nampak dia cantik kan? Tapi kalau nak cantik tu berpada-padalah. Jadi kejadian ni terjadi dekat Bangkok, Thailand pada 23 Oktober tahun 2014. Ada seorang perempuan yang bernama Joy William yang berusia 24 tahun yang merupakan warga negara London nak buat plastik surgery dekat Bangkok untuk besarkan punggung dia. Jadi nak masukkan silikon lah dalam punggung dia. Dia telah bayar duit sebanyak RM10,000 dekat klinik tadi untuk tunaikan impian dia. So dia pun pilihlah doktor pakar bedah yang dikatakan sebenarnya doktor tu tak bertauliah pun untuk membuat pembedahan tadi. Joy jumpa klinik tu pun bukan atas review kawan-kawan dia ke apa tak, tapi dia jumpa dalam online. Sebelum tu Joy ni dah pernah buat plastik surgery dekat klinik tu beberapa minggu sebelum tu. Dikatakan masa first operasi tu Joy dah masukkan implan ke dalam punggung dia, and then luka dia tu telah dijangkiti oleh kuman. So disebabkan dia dah tak tahan rasa sakit, dia pun pergi klinik tu sekali lagi. Dan doktor tadi tu pun proceed lah untuk buat second surgery untuk settle apa masalah yang timbul. Okay, nak buat apa yang patut lah. Masa operasi tu sedang berjalan, tiba-tiba Joy ni dah tak bernafas lepas doktor tu inject ataupun cucuk ubat bius dekat dia. Dan tak lama lepas tu akhirnya Joy telah meninggal atas meja bedah semasa operasi kecantikan. Doktor tadi yang bernama Sompop Sangsiri kena tahan dan dia telah didakwa atas tuduhan kecuaian. And then dia punya klinik pun diarahkan ditutup selama 60 hari. Macam kita tahulah kan, dekat Thailand ni kita nak buat plastic surgery, nak apa tu, nak buncungkan dagu ke, nak besarkan mana-mana part kan, memang Thailand ni dia punya kos tu agak rendah, murah. Sebab itulah Joy ni pilih Thailand untuk besarkan punggung dia. Dekat UK dikatakan kos untuk operasi ni saja hampir mencecah RM37,000 tau. Lepas tu sesetengah pakar bedah dekat sana memang tak beranak ambil risiko untuk buat plastic surgery sebab diorang takut orang tu akan kehilangan nyawa disebabkan oleh jangkitan kuman. So Thailand lah menjadi tempat untuk orang mencantikkan diri, termasuklah orang Malaysia juga. Kalau korang teringin nak buat juga plastic surgery, make sure korang pilih lah apa orang kata, doktor yang bertauliah, yang betul-betul dipercayai, bukan yang sembrono je pilih. Sebab nyawa tu tak ada dekat kedai Aceh guys, tak ada. Okay, next story. Cerita yang seterusnya ni terjadi dekat Oklahoma, Amerika pada tahun 2014 juga, iaitu pada 26 Disember. Krista yang berusia 26 tahun merupakan bekas tentera dan juga seorang ibu telah ditembak oleh anak dia sendiri dekat kepala. Jadi kejadian ni pada hari Isnin petang. So pada masa tu dia tengah tukar lampin anak dia yang seorang lagi yang berusia setahun. Manakala anak sulung dia yang seorang lagi berusia 3 tahun terjumpa pistol semi-auto dekat bawah sofa. Jadi anak dia jumpa, anak dia boleh ambil. Bila dia dah dapat pistol tu, korang tahu tak dia buat apa? Dia tembak kepala mak dia sampai meninggal. Bila mak mentua Krista dengar tembakan tadi, dia pun larilah keluar nak tengok apa yang terjadi dekat ruang tamu. Mak mentua Krista ni sebenarnya tinggal sebumbung dengan diorang, dan pada masa tu suami Krista memang tak ada sebab suami dia ni bekerja sebagai seorang driver lori, dan pada masa tu dia outstation, dia bawa barang dekat luar negeri. So pada hari kejadian tu just Krista, 2 orang anak dia dan juga mak mentua dia. So bila mak dia nampak yang Krista ni dah terbaring dekat atas lantai, dia pun apa lagi call ambulance, tapi tak dapat diselamatkan. Dan keadaan cucu-cucu dia pula pada masa tu berlumuran dengan darah mak diorang guys. Bila suami dia iaitu Brian dapat berita kata isteri dia dah tak ada, dia balik pada petang tu juga. Scary juga kan, anak 3 tahun mesti dia ingat pistol tu pistol mainan je, and then pam, bila dia besar kan, boleh bayangkan tak macam mana ayah dia nak explain dekat dia mak dia meninggal sebab apa? Takkan nak cakap you did it. Okay, last story. Cerita yang terjadi dekat China ni pun jadi tahun 2014 juga, iaitu pada 15 Ogos. Okey, cerita-cerita yang Nina kongsikan pada hari ni macam kebanyakannya terjadi pada tahun 2014 kan. Okey, kejadian ni pula tentang seorang suami bernama Liu Xiong yang jumpa isteri dia telah meninggal sorang-sorang atas meja bedah selepas melahirkan anak lelaki diorang. Liu pada masa tu berusia 29 tahun, manakala wife dia pula yang bernama Zhang berusia 27 tahun. Sebelum tu suami dia memang dah dimaklumkan yang sebenarnya isteri dia ni ada komplikasi lah untuk beranak. Baby dalam perut diorang tu agak besar dan isteri dia ni susah untuk bersalin secara normal. Tapi diorang ni tolak untuk dibedah dan diorang pilih untuk beranak ataupun bersalin secara normal je. So Liu pun pesanlah dekat nurse dekat situ untuk selalu update tentang keadaan isteri dia. Sebabnya pada masa tu isteri dia memang dah ada dalam dewan bedah dah. Lepas beberapa jam kemudian, Liu memang tak dapat apa-apa berita daripada nurse, so dia decide untuk pergi check lah dekat dewan bedah tu keadaan isteri dia macam mana. Apa yang mengejutkan, bila dia masuk je dalam bilik bedah tu, isteri dia dah terbaring tak bernyawa dah atas meja bedah dan
tak ada sesiapa dekat situ guys. Doktor ke nurse ke memang tak ada. Diorang tinggal bini dia macam tu je. Yang ada pada masa tu cumalah cleaner yang tengah hisap rokok sambil makan. Masa ni Liu memang dah hilang akal dah. Sebab dekat situ memang tak ada orang yang sepatutnya ada. Doktor, nurse tak ada. Lepas tu isteri dia pun dah tak ada. And then dia nampak cleaner tengah makan pula dekat situ. Macam seolah-olah tak ada apa-apa yang terjadi. Tapi masa dia masuk situ, isteri dia memang dah meninggal dah. Tapi yang syukurnya anak diorang ni survive. And then pihak hospital pun explain lah tentang apa yang terjadi pada hari tu. Diorang kata isteri dia lepas bersalin memang mengalami pendarahan yang sangat banyak. So solutionnya doktor pun keluarkanlah rahim dia untuk selamatkan Zhang ni. Dan 5 jam lepas tu Zhang pun meninggal. Tapi yang membuatkan suami dia ni macam bengang sangat sebab diorang tinggalkan bini dia atas katil macam tu je tau. Tak ada doktor, tak ada nurse. Siapa tak marah kan? Kau buat orang tu macam ikan yang lepas kau siang. Jadi hasil siasatan telah mengesahkan Zhang memang meninggal disebabkan oleh keadaan yang jarang berlaku. So Liu ni pun nak tegakkan keadilan untuk dia, kebenaran untuk dia. Dia pun telah filekan saman ke atas hospital tadi sebab gagal handle isteri dia dengan baik. Gila. Diorang Yelah, kalau orang tu dah meninggal pun kau inform lah at least kan, kata isteri dia dah tak dapat survive ke apa, buat secara proper. Tapi ni macam tertinggal je macam tu. Okay, dia ni dah meninggal lah, kita belah, kita keluar macam tu je. Gila, serius gila. Alright guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Yang mana antara cerita-cerita yang Nina kongsikan kat korang yang korang rasa macam terpaling mind blowing, korang tak boleh hadam, korang tak boleh terima, just komen dekat bawah. And kalau korang suka dengan video Nina, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina kat Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.